Bagi pandangan saya, orang asli ni adalah sebuah masyarakat dan juga ia adalah warga negara sesebuah negara tersebut. Contohnya di Malaysia, salah satunya adalah orang asli. Jadi mereka ini adalah layak mengundi di Malaysia ni. Jadi orang asli ni kebanyakan orangnya orang faham adalah mereka berada di pendalaman, di pinggir bandar ataupun di bandar itu sendiri. Antaranya adalah suku kaum Temia, Batik serta Semai. Mereka hidup sebagai macam kita juga, makan nasi, makan minum air semua itu. Jadi jangan kita meletakkan tanggapan yang salah pada masyarakat orang asli ni. Orang asli istimewa dia apabila dia sikap dia sendiri. Dia mudah mesra ya kalau kita berada di perkampungan mereka. Mudah sangat mesra. Nak tak nak apabila keluarga angkat contohnya macam jasa buat di kampung Tohoi, mereka ni mudah mesra, sayang, penyayang mereka tamat tinggi, sehingga kan kita nak balik rumah pun mereka bertanya khabar, rindu katanya. Semangat kerja mereka ni luar biasa sikit. Kita tengok pun mereka, kehidupan mereka tu mengamalkan amalan gotong royong. Mereka ni baik, sangat baik hati. Tengah je juga mereka ni patuh pada ketua, patuh pada penghulu ataupun batin. Mereka tidak ingkar pada ketua mereka. Sama sekalinya adalah tunjukkan contoh ataupun tauladan yang baik pada mereka. Kita sebagai orang luar masuk ke kampung mereka, seharusnya kita menunjukkan perangai ataupun perbuatan yang baik pada mereka. Yang keduanya, jangan sekali-kali kita menipu mereka apabila berjanji. Apabila kepercayaan mereka kepada kita hilang, sudah nak ajak apa-apa pun, nak ajak ke sungai pun mereka tak mahu pergi. Yang seterusnya, kita perlu santuni mereka. Santuni maksudnya selalu bertanya khabar mereka ataupun pergi ke rumah yang menghadapi masalah, contohnya masalah makanan tak cukupnya ataupun sebagainya lah. Kita santuni mereka dengan baik, terutama sekali kanak-kanak ataupun anak-anak mereka. Yang seterusnya, kita cuba jaga kebajikan mereka sebaik mungkin lah, sebaiknya, semampunya. Contohnya mereka kekurangan makanan, kita cuba war-warkan kepada pihak yang bersakut paut. Contohnya JKM ataupun lebih jabatan yang paling dekat pada mereka adalah Jakwa. Dan kita kena jaga juga kebersihan kampung mereka tu sendiri. Apabila masuk kampung, jangan membuang sampah merata-rata ataupun mengkhianati haiwan peliharaan atau haiwan kesayangan mereka. Itu dia. Keadaan pada permulaannya dulu, pada PKP pertama, keadaannya sangat-sangat rumit dan sangat membimbangkan pada kita, khususnya yang paling rapat dengan mereka, kerana dikhabarkan bantuan makanan tak sampai, makanan pun tak ada. Minggu pertama, PKP minggu pertama, jadi semua pihak sudah mengambil perbincangan meja bulat, termasuk jakuannya sendiri, telah meluluskan beberapa peruntukan, dan pihak JAKIM pun sendiri telah membuat satu tabung yang dipanggil tabung musaadah COVID-19. Melalui tabung itulah disalurkan bantuan-bantuan kepada pihak masyarakat orang asli yang terkesan dengan PKP. Jadi apabila masuk fasa kedua, saluran disalurkan kepada perkampungan orang asli di bawah bantuan MAID. Kemudian fasa seterusnya Jakwa telah sehingga hari kemarin mereka menyalurkan bantuan sebanyak 3 kali dah. Gitu seronoknya mereka, maknanya atas kesabaran mereka dan kesabaran kita, Allah Ta'ala mudahkan urusan perjalanan bantuan bekalan makanannya sendiri. Masyarakat orang asli ni, keprihatinan mereka tu amat tinggi, sehingga mereka membuat pintu pagar untuk orang luar masuk tidak dibenarkan, ataupun orang panggil blockade mereka. Untuk orang luar nak masuk, kena masuk blockade, lapor diri dan sebagainya. Kalau selamat mereka dibenarkan, kalau tak selamat disuruh patah balik. Pengalaman berkaitan sambut Ramadan di perkampungan orang asli, sebelum ni banyakkan di Tohoinya ada 2-3 kali dah berpuasa bersama di sana, dan
apa nama, kita bertarawih bersama-sama dengan jemaah. Sukanya alhamdulillah, tapi maklumlah sembahyang tarawih tu banyak rakaat, jadi mereka ikut sakat mampu. Mungkin ada satu kali buat program buka puasa di sana. Jadi apabila masyarakat orang asli berpuasa, mereka maklumlah kefahaman mereka, ada setengah yang faham, ada setengah yang tak faham, masih belajar. Ada yang faham tu mereka berpuasa, ada yang tak faham lagi masih belajar. Macam kanak-kanak juga, kita tak boleh paksa mereka untuk berpuasa. Kita bagi kesedaran saja. Apabila menyambut Syawal, mereka akan berhari raya macam kita juga. Semuanya tidak adalah pendekatan takbir dan sebagainya, tidak ada lah. Di Tohoi lah saya bagi tahu, tempat lain mungkin ada. Di Tohoi mereka lebih menggunakan kaedah ziarah rumah ke rumah, pergi ke rumah sanak saudara, menikmati makanan yang dihidangkan. Dan pengalaman manisnya apabila menikmati makanan dia sendiri, makanan orang asli, masak dalam buluh, buat air dalam buluh. Kita di luar ni tak jumpa benda tu. Dapat makan pisang rebus mereka lain daripada yang lain. Di perkampungan asli, semua makanan jadi lazat. Yang paling saya tidak dapat lupanya, pengalaman paling manis apabila ada amik-amik yang dapat meluk Islam. Itu yang paling manis, paling suka. Selama ni dia selindung, dia tak bagi tahu dia tu bukan Islam lagi. Sampai satu masa Ustaz Yek nak masuk Islam. Amik kan selalu datang surau apa, tak Islam lagi tu. Alangkah gembiranya, beberapa pengalaman manisnya ketika itu. Kita mestilah mencari kaedah yang baik. Sama ataupun tanya mereka apa khabar, ilukgah. Kita guna bahasa mereka sendiri. Bila kita dapat bergaul dengan mereka, maka rasa kekok tu akan hilang. Yang penting kita kena mesra dengan mereka, insya-Allah. Tantangannya pertama sekali sikap kita sendirilah. Terutama mulut kita jangan celupar sangat-sangat. Atau tak jaga mulut, mereka akan mudah sensitif, mudah dengar apa yang kita ucapkan. Dan jangan kita menghina mereka, orang asli sendiri. Kita jangan menghina. Pergi ke rumah, rumah amik ni kotorlah macam siapa, jangan macam tu. Yang lain terutama sekali apabila ada kematian mereka akan berkabung. Kebanyakan aktivitinya tidak boleh dijalankan seperti aktiviti hiburan lah. Ada kematian mestilah hormat pada keluarga si mati tadi. Larangan tak ada lah banyak sangat, tapi dia lebih berlandaskan kepada akhlak itu sendiri. Akhlak. InsyaAllah kita berpuasa sebaik mungkin dan stay at home lah. Buat aktiviti yang bermanfaat di rumah. Sanan juga kepada masyarakat orang asli, berpuasalah, cubalah berpuasa yang masih belajar, yang sudah arif, sudah pandai, teruskan berpuasa. Pada pihak jasa, terutama adinda-adinda, semua adinda jasa, termasuk alumni sendiri, terima kasih di atas kerjasama yang kita jalini sepanjang kita bertemu. Dan saya doakan semua sekali kerja buat kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan dosa-dosa kita. Itu saja, dan selamat Ramadan lah, selamat puasa Ramadan.